Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum murid-murid. Hari ini murid-murid akan mempelajari beberapa kata hubung baharu. Apakah objektif pelajaran hari ini? Apabila murid-murid di sekolah nanti, murid-murid dapat membina sekurang-kurangnya 5 ayat bagi kata hubung yang diambil daripada video bertajuk Taman Mahkota Jubli Emas. Apakah langkah-langkah kejayaan? 1. Murid-murid dapat menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 kata hubung daripada video bertajuk Taman Mahkota Jubli Emas. 2. Murid-murid dapat membina ayat-ayat bagi kata hubung yang didapati daripada video bertajuk Taman Mahkota Jubli Emas. 3. Murid-murid dapat mengisi sekurang-kurangnya 5 kata hubung ke dalam ayat-ayat yang sesuai dengan betul. Murid-murid sudah bersedia? Kata hubung ialah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa atau ayat dengan ayat. Kata hubung atau. Kata hubung atau digunakan untuk menunjukkan pilihan. Seperti contoh, 1. Aminah tidak tahu sama ada hendak memakai baju biru atau merah. 2. Siapa yang tidak hadir, Ali atau Ahmad? Kata hubung hingga. Kata hubung hingga digunakan untuk memberitahu jarak waktu. Seperti contoh, Farhan pergi ke kelas mengaji dari pukul 8 malam hingga pukul 9 malam. 2. Sarah pergi ke sekolah dari pagi hingga ke petang. Kata hubung kecuali atau melainkan. Kata hubung kecuali atau melainkan digunakan untuk menunjukkan seseorang yang tidak ikut sama dalam sesuatu aktiviti atau sesuatu yang tidak dipilih. Seperti contoh, 1. Semua murid akan ke taman haiwan kecuali Haikal kerana dia sakit. 2. Semua orang hendak pergi kecuali Ahmad. Kata hubung lalu. Kata hubung lalu digunakan untuk menggabungkan 2 perkara atau perbuatan yang dilakukan berturut-turut. Seperti contoh, 1. Burung nuri itu terbang lalu hinggap di dahan. 2. Afiq tertendang batu lalu terjatuh. Kata hubung kerana atau sebab. Kata hubung kerana atau sebab digunakan untuk menyatakan sebab. Seperti contoh, 1. Adik saya menangis kerana perutnya lapar. 2. Anjing itu mati sebab dilanggar lori. Kata hubung tetapi. Kata hubung tetapi digunakan untuk menunjukkan sesuatu perkara yang berlainan atau unsur yang bertentangan.
Seperti contoh: 1. Pokok mangga itu sudah besar, tetapi masih belum berbuah. 2. Dia ingin membeli sebuah rumah, tetapi tidak mampu. Kata hubung sambil. Kata hubung sambil digunakan untuk menunjukkan dua kerja yang dilakukan pada masa yang sama. Seperti contoh: Abang mendengar musik sambil menulis surat. 2. Sambil berbual-bual, mereka bergurau sendak. Kata hubung supaya atau agar. Kata hubung supaya atau agar digunakan untuk menyatakan tujuan atau maksud. Seperti contoh: 1. Bacalah dengan kuat supaya dapat didengar oleh semua murid. 2. Dia membubuh baja agar pokok itu cepat membesar. Kata hubung sejak atau semenjak. Kata hubung sejak atau semenjak digunakan untuk menerangkan waktu. Seperti contoh: 1. Sejak bangunan yang baru didirikan, murid di sekolah itu bertambah ramai. 2. Semenjak diberi nasihat, sikapnya telah berubah. Kata hubung serta. Kata hubung serta digunakan untuk menunjukkan perbuatan serentak. Seperti contoh: 1. Mereka minum teh serta makan nasi lemak. 2. Orang itu tamak serta kedekut. Kata hubung sementara. Kata hubung sementara digunakan untuk menerangkan waktu. Seperti contoh: 1. Mereka berbual-bual di situ sementara menunggu hujan reda. 2. Kami menyajikan makanan di atas meja sementara menunggu tetamu datang. Kata hubung manakala. Kata hubung manakala digunakan untuk menunjukkan perkara yang bertentangan. Seperti contoh: 1. Dia rajin manakala adiknya malas. 2. Gajah hidup di darat manakala ikan hidup di dalam air. Kata hubung walaupun atau sungguh pun. Kata hubung walaupun atau sungguh pun digunakan untuk menunjukkan pertentangan maklumat.
Seperti contoh: 1. Sungguh pun cuaca kurang baik, pertandingan itu tidak ditangguhkan. 2. Dia tidak berputus asa, walaupun dia sudah gagal. Kata hubung setelah atau selepas. Kata hubung setelah atau selepas digunakan untuk menerangkan perbuatan. Seperti contoh 1. Selepas membuat eksperimen, perbincangan pun diadakan. 2. Dia berasa letih selepas sibuk bekerja sepanjang hari. Kata hubung sebelum. Kata hubung sebelum digunakan untuk menerangkan perbuatan. Seperti contoh 1. Kerja kamu mestilah siap sebelum pukul 5 petang. 2. Sebelum menjawab, dia menjawab soalan-soalan dengan teliti. Kata hubung dan. Kata hubung dan digunakan untuk menggabungkan subjek dan predikat atau untuk menunjukkan dua unsur yang sama. Seperti contoh 1. Ali dan Ahmad bermain badminton di situ. 2. Saya membasuh muka dan menggosok gigi. Kata hubung apabila. Kata hubung apabila digunakan untuk menerangkan masa. Cubalah murid-murid menjawab latihan selepas ini. Untuk menjawab latihan ini, gunakanlah perkataan-perkataan seperti kecuali, maka, atau, sambil, lalu, tidak, serta. 1. Kamu boleh memilih baju kebaya. Apa? Baju kurung. Jawapannya atau. Kamu boleh memilih baju kebaya atau baju kurung. Dua. Nadia suka membaca majalah. Apa? Surat kabar. Jawapannya dan. Nadia suka membaca majalah dan surat kabar. Tiga. Semua ahli keluarga Farhana memakai cermin mata. Apa? Kakaknya.
Jawapannya, kecuali. Semua ahli keluarga Farhana memakai cermin mata, kecuali kakaknya. Empat, Fatah tersepak batu. Apa tersungkur? Jawapannya, lalu. Fatah tersepak batu, lalu tersungkur. Lima, disebabkan usahanya gigih, apa dia telah mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan itu?